Okey, tajuk hari ini adalah menghasil dan menterjemah mesej menggunakan kaedah cipher bawah subtajuk transposition cipher ataupun real fence cipher. Maksudnya dalam transposition cipher ni ada real fence cipher. Okey. Kita baca dahulu. Tadi kamu dah lihat link daripada YouTube tadi. Cikgu rasa kamu memang fahamlah, senang faham kan? Okey, real fence cipher disebut sebagai zigzag cipher. Okey, sebelum tu cikgu bagi salam dululah. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid cikgu pada hari ini. Tahniah kerana kamu berjaya menyertai kelas pada hari ini ya. Okey, real fence cipher ataupun juga dikenali sebagai zigzag cipher. Okey, cara penyulitan adalah seperti namanya, iaitu abjad-abjad dalam teks biasa tulis semula mengikut susunan baris demi baris dan mengikut corak zigzag seperti pagar. Tadi kan ada dalam video tadi seperti pagar kan, tunjuk contoh pagar. Okay, real fence cipher perlu dinyatakan kunci untuk penyulitan dan nyah sulit berlaku. Nilai kunci merujuk kepada bilangan baris yang digunakan. Okay, contoh dalam Raja 2.9 menunjukkan penyulitan teks biasa jumpa di pintu pukul 1 menggunakan real fence cipher dengan kunci 2. Kenapa kita katakan kuncinya adalah 2? Kunci 2. Kenapa kunci 2? Baiklah. Kunci sama dengan 2 bermaksud 2 baris digunakan. Nampak tak? 1 baris, 2 baris. Okey, isi abjad-abjad teks biasa dalam corak zigzag baris demi baris. Okey, tadi teks biasa adalah jumpa di pintu 1 pukul 1. Jadi dalam bentuk zigzag, kamu tulislah jumpa di pintu 1 pukul 1. Okey, 2 baris. Baris pertama J. Baris kedua U. Kamu letak perkataan tadi, teks biasa dalam bentuk zigzag. Jumpa di pintu 1 pukul 1. Okey, teks cipher ditulis secara melintang mulai daripada baris pertama, iaitu okey, nampak tak? Tadi teks biasa, bila dah kita tukar kepada teks cipher, dia dah berubah menjadi baca daripada baris pertama JMAIIT1 UU1 sambung UPDPN UPKL. Okey, ini dah jadi teks cipher. Daripada teks biasa, kita buat penyulitan menjadi teks cipher. Okey, boleh kelas? Ini contoh menggunakan kunci 2. Bermaksud kunci 2 adalah 2 baris. 2 baris yang diperlukan. Dan kamu perlu ingat, satu baris ni, kenapa, macam mana kamu nak letak dia punya kolom ni? Berapa bilangan kolom? Kamu kena kira jumlah jumpa di pintu 1 pukul 1. Contoh J abjad pertama, nombor yang pertama. Kira abjad 1, 2, 3, 4, 5 kan jumpa. Di pintu 5, 6, 7. Di pintu 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi baris yang pertama mesti 18. 18 lajur kolom. Dan 2 kunci, 2 baris. Boleh faham ya? Okey, jadi teks cipher dah dari teks biasa tadi dah bertukar kepada teks cipher, iaitu JMA T1 UU1 UPD PN UPKL. Jadi nyah sulit, maksudnya penyulitan tersebut
daripada teks biasa. Teks biasa kita buat penyulitan supaya orang lain tidak tahu rahsia kamu. Kamu menggunakan kod rahsia untuk memberi mesej kepada sahabat kamu contohnya. Ataupun kamu memberi mesej kepada ibu kamu, kan? Nak simpan kunci dekat mana, kamu boleh guna kod cipher kepada ahli keluarga kamu juga, supaya orang lain tidak faham apa yang kamu tulis. Okey? Boleh faham tak kelas? Setakat ni boleh faham? Kelas? Kamu faham tak? Karye? Changming. Mana lagi? Alia, Tan Ihan, Yik Jun, Jovan. Boleh faham tak? Okay, Charming. Boleh faham yang lain macam mana? Okay, boleh. Kita teruskan. Okay. Okay, contoh 2.5. Nyah sulit penggunaan real fan cipher. Okay, nyah sulit tadi penyulitan daripada teks biasa kepada teks cipher. Sekarang teks cipher kepada teks biasa. Okey, Rizal telah menerima teks cipher KMDENAIUICMRACMREL berserta kunci 3 daripada seorang rakan. Kaedah yang digunakan oleh rakannya ialah real fan cipher. Bantu Rizal nyah sulitkan mesej ini. Nyah sulit. Tadi penyulitan. Sekarang kita nyah sulit. Maksudnya kita buat daripada teks cipher tukar kepada teks biasa. Sama juga kaedahnya. Pastikan baris adalah 3. Kenapa baris 3? Kerana kuncinya diberi adalah sama dengan 3. Okey, bilangan baris. Kamu tahu tak macam mana nak kira? Kenapa ada bilangan baris seperti ini? Berdasarkan kepada teks cipher yang diberi. Ada berapa bilangan teks cipher yang diberi? Okay, di sini diberi berapa? Berapa? 18 kan? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi 18 teks, 18 huruf abjad. Okay, sekarang kita jadikan 18 abjad tadi dalam bentuk kolom. Ruangan mesti sediakan 18 lajur. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15, 16, 17, 18 dan 3 baris. 1 kan baris baris sini kunci 3 jadi baris 3 lah kan. 1 2 3 kan ada 3 baris. Boleh kelas? Okey, macam mana kita nak masukkan kunci tadi? Kunci cipher. Kunci teks cipher kunci 3 yang ada teks cipher tadi. Teks cipher menggunakan kunci 3. Okey, macam mana kita nak selesaikan? Okey, langkah kedua. Okey, langkah kedua, tandakan petak. Tandakan petak menggunakan simbol. Kan dalam bentuk zigzag kan? Tandakan petak menggunakan simbol supaya menjadi corak zigzag. Petak yang bertanda akan digunakan untuk mengisi abjad-abjad dalam teks cipher yang diberikan. Langkah ini dapat mengelakkan kesilapan mengisi abjad teks cipher. Okey, kamu kena letak dululah. Tanda dulu. Tanda dalam bentuk zigzag. Kemudian, apa yang kamu perlu buat? Seterusnya kamu kena buat apa? Letak perkataan ini. Tadi berbeza dengan teks
teks biasa. Kalau teks biasa kamu terus tulis Z daripada kiri ke kanan dalam bentuk zigzag kan. Tetapi untuk nyah sulit, kamu hanya perlu letak perkataan yang di bahagian hadapan di baris pertama. Lengkapkan barisan pertama dahulu. Okey, contoh K kan? K kamu letak pada bahagian baris pertama yang bertanda tadi. Kemudian kamu ambil huruf abjad M letak dekat sini. Dia tak sama dengan teks biasa tadi. Kamu letak E letak dekat baris pertama dan N juga samalah dalam baris pertama. Seterusnya kamu sambung dengan huruf A pula. Okay, A di bahagian bawah. Di bawah ni. Okay, A. Kemudian apa? A, I, U, kan? Lepas tu I, C, M, apa lagi? R, A. Betul tak? A, I, U, I, C, M, R, A. Kemudian G. Okey, seterusnya kamu sambung M. Aku punya pen ni lari pula. Okey, M, R, E, L. Okey, ini menggunakan kaedah nyah sulit. Nyah sulit berbeza dengan penyulitan. Kerana kalau penyulitan kita menggunakan bentuk zigzag sahaja. Okay, kalau untuk nyah sulit kita hanya letak baris pertama diikuti dengan baris kedua dan juga baris ketiga terus daripada abjad pertama sehingga abjad terakhir. Boleh kelas? Okey, langkah keempat. Okey. Apa yang kita nampak setelah kamu nyah sulit? Terbentuklah apa? Terbentuklah mesej kan? Apa yang kamu nampak? Baca, kami murid cemerlang. Nampak tak? Daripada teks cipher tadi, kamu tak faham. Bila kita dah nyah sulit teks cipher kepada teks biasa, kamu akan faham perkataan yang diberi kepada kamu. Okey, boleh? Kami murid cemerlang. Boleh kelas? Okey, seterusnya langkah kelima. Okey, bila dah kamu nampak corak zigzag tadi, kami murid cemerlang, secara automatik ruang kosong diisi sendiri semasa membaca mesej. Kan, kamu sediakanlah sendiri ruang kosong di sini. Jadi, perkataannya adalah kami murid cemerlang. Boleh kelas? Dah faham kan? Senang je. Okey, muka surat 46. Boleh rujuk buku teks. Contoh yang kedua. Contoh 2.6. Teks biasa yang perlu disulitkan ialah jaga kebersihan kelas. Okay, kalau teks biasa nak sulit, nak buat penyulitan senang. Kan? Masuk saja dalam bentuk zigzag. Okay, yang pertama cikgu nak tanya kamu, apa yang kamu perlu buat? Okay, kelas? Apa yang kamu perlu buat kalau kamu dapat teks biasa jaga kebersihan kelas? Okay, apa yang kamu sepatutnya buat? Kenal pasti apa? Kan dia diberi kunci sama dengan 4. Kelas? Jovan? Jovan mana? Jovan? Ian? Ihan? Dan juga Yik Jun. Okay, macam mana kamu nak buat? Adam Daniel? Divya? Macam mana kamu nak buat kalau diberi kunci
4. Dan teks biasa, jaga kebersihan kelas. Macam cikgu bagi tahu di awal tadi, kamu mesti buat jadual. Jadual yang ada 4 baris kerana kuncinya adalah 4. 1, 2, 3, 4. Dan bilangan lajur yang diperlukan berdasarkan perkataan yang diberi, huruf yang diberi, abjad yang diberi. Jaga, ada 4 kan? 1, 2, 3, 4. Jaga kebersihan kelas. Berapa? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jadi 19 lajur kat sini. 19 ada 4 baris sebab ada diberi kunci sama dengan 4. Kemudian kamu terus je masuk. Kan? Sediakan jadual, kemudian tanda teks biasa tadi. Bukan, tanda teks biasa yang diperlukan teks biasa yang perlu disulitkan ialah jaga kebersihan kelas kan. Okay, tanda ruangan berbentuk zigzag supaya kamu mudah untuk letak huruf ataupun abjad di bahagian yang ditanda. Okay, kamu boleh letak kan, tadi tanda bentuk zigzag. Kemudian kamu boleh letaklah huruf A, J, A, G, A, K, K, E, B, E, R, S, I, H, A, N, K, E, L, A, S. Jaga kebersihan kelas. Jadi tadi adalah teks cipher, teks biasa, itu jaga kebersihan kelas. Kamu dah boleh tukar kepada teks cipher yang dihasilkan adalah macam mana? Kenapa dapat JBAS ni? Kamu nampak tak baris pertama? JBAS. Kan? Susun ikut baris demi baris. Okey, kamu mula dulu dengan baris pertama. Baris pertama JBAS, kan? JBAS, kemudian A, E, E, H, N, A. Diikuti dengan, nampak tak ni? Kan, A, E, E, H, N, A. Diikuti dengan G, K, R, I, K, L. Dan seterusnya A, S, E. Sambung huruf yang kamu dapati tadi menjadilah teks cipher. Boleh kelas? Okey, kamu boleh fahamlah tentang apa yang perlu kamu buat, iaitu daripada teks biasa kepada teks cipher dan juga daripada daripada teks cipher kepada teks biasa. Cikgu nak kamu buat latihan latihan contoh ni jadikan dia sebagai latihan. Latihan 1, ini soalan, Rizal telah menerima, ini adalah soalan kan, tajuknya adalah nah sulit menggunakan pen cipher. Ini adalah soalan. Kamu tak perlu buat contoh lah, jadi jadikan dia sebagai soalan. Soalan 1 ini, dan selesaikan jawapan, kemudian kamu buat contoh yang kedua tadi sebagai soalan kedua. Ini adalah untuk kamu lebih faham. Kamu kena tulis dalam buku latihan. Okay, boleh kelas? Okay, seterusnya aktiviti 2.3. Okay, kita telah belajar berkenaan dengan Pigpen cipher, reverse cipher, columnar transposition dan juga Caesar cipher. Cikgu nak kamu cuba nyah sulit semula. Nyah sulit perkataan. Semoga berjaya dalam peperiksaan menggunakan Pigpen cipher, reverse cipher, columnar transposition dan juga Caesar cipher. Boleh kelas? Jadi latihan kamu ada 6 soalan. Tadi 2 dan ditambah dengan 4 untuk nyah sulit perkataan. Semoga berjaya dalam peperiksaan. Okey, boleh tak kelas? Boleh tak? Boleh faham tak? Kelas? Okey, boleh. Adam, terima kasih. Kenapa tak buka mic? Mic kamu rosak ke?
Okey, nanti kamu boleh ulang lagi tengok slide cikgu dekat link yang cikgu share nanti. Okey, cikgu harap kamu fahamlah apa tajuk yang cikgu telah terangkan tadi dan siap lengkapkan latihan yang cikgu maklumkan tadi lah. Ya, Adam Daniel tahu. Cikgu tahu kamu 3 matahari. Tetapi kamu join kelas teratai. Kan? Sebab itulah kelas ni macam terlebih. Boleh je kalau kamu nak join 2 kelas. Tapi sekarang kelas matahari kelas apa? Subjek apa? Okey, tak apa. Boleh join 2 kelas untuk lebih faham kan? Okey, tak apa. Tapi jangan abaikan dengan subjek yang lain. Okey, tak apa. Okey, itu saja untuk kelas hari ini. Lepas ni kamu akan ada kelas lain kan, subjek lain. Okey, cikgu harap kamu faham apa yang cikgu terangkan. Mungkin topik yang kamu tak faham boleh tanya dalam grup. Cikgu akan terangkan ataupun kamu boleh cadangkan bila perlu buat kelas tambahan sekiranya kamu kurang faham tentang tajuk-tajuk yang telah kita pelajari sebelum ini. Boleh kelas? Okey kelas, itu saja untuk kelas hari ini. Kelas hari ini hanya 9 orang saja yang datang, yang hadir. 8 lah kan, tolak 2, jadi 8. Okeylah kelas, itu saja untuk kelas hari ini. Cikgu harap kamu boleh jaga diri kamu baik-baik. Kan, nanti nak buka sekolah, kamu kena jaga kesihatan. Okey kelas, itu saja untuk kelas hari ini. Terima kasih. Oh.